Kurang kah? Oh. Kurang mana tuh?
Kanan ke kiri. Kanan ya. Satu biar ke kanan. Hamba kita harus sholat jamaah. Lepas hamba bagi habis harus sholat jamaah. Jawab saja. Mana anda tu jawab dah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hormat Datuk Seri Paduka Haji Awang Abdul Mufti bin Haji Muhammad Daud Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan, Yang Mulia Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Darman bin Haji Hambali Beserta Jaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei, Yang Mulia Setiausaha Tetap, Yang Mulia Timbalan Setiausaha Tetap, Ketua Pengarah Perkanan yang hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi status terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sekejap menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Awang Al-Asili bin Haji Putih untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa zurriyyatihi wa ila ashabihi al-kiram. كافة الله هدانا هديهم يحشر إلى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا رحمن يا رحيم آمين الجبال وعلى الساعدين برحمتك يا رحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القادة وتنفرج به الكرام وتقضى به الحوائج وتنال به الوظائف وحسن خواتيم واستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في كل معنى بلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بفضلك لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أعوذ بكلمة الله التامة كلها من شر ما خلق. نعوذ بكلمة الله التامة كلها من شر ما خلق. نعوذ بكلمة الله التامة كلها من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء طالنا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه لا. بسم الله فتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بالعزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان وهذا الوباء خصوصا وباء كورونا فيروس وقنا الشر ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن
فيكون دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Seterusnya majlis menghormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk untuk memulakan sidang mulia pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai perkembangan terkini jangkitan COVID-19 di negara ini. Pada hari ini, 15 hari bulan Mac 2020, sebanyak 10 lagi kes baru telah disahkan dijangkiti COVID-19 yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 50 orang. 7 daripada kes-kes baru ini mempunyai kaitan dengan kluster perkumpulan tabligh di Kuala Lumpur, manakala 3 kes lagi mempunyai kaitan dengan kes 25 yang dilaporkan pada 12 hari bulan Mac 2020 yang tidak ada kaitan dengan kluster perkumpulan tabligh di Kuala Lumpur. Kes 41 berumur 31 tahun ialah isteri kepada kes 15 yang kluster tabligh. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan telah mula mengalami batuk dan selsemak pada 12 hari bulan Mac 2020. Kes 42 berumur 55 tahun ialah adik kepada kes 12 yang tergolong dalam kluster tabligh. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan telah mula mengalami demam panas dan batuk pada 9 hari bulan Mac 2020. Kes 43 ialah seorang lelaki warga tempatan berumur 29 tahun. Kes ini tidak menyertai perkumpulan tabligh di Kuala Lumpur tetapi telah menghadiri satu perjumpaan tabligh pada 5 hari bulan Mac di negara Brunei Darussalam yang juga telah turut dihadiri oleh beberapa orang jemaah yang telah berada di perkumpulan tabligh di Kuala Lumpur. Kes 44 berumur 23 tahun mempunyai kaitan dengan kluster kes 25. Kes ini telah menghadiri majlis keluarga bersama-sama kes 25 pada 8 hari bulan Mac 2020 dan telah mula mengalami demam panas pada 10 hari bulan Mac 2020. Kes 45 berumur 56 tahun mempunyai kaitan dengan kluster kes 25. Kes ini telah menghadiri majlis keluarga bersama kes 25 pada 8 hari bulan Mac 2020 dan telah mula merasa demam dan selsemak pada 12 hari bulan Mac 2020. Kes 46 berumur 56 tahun adalah rakan kepada kes 8 yang mana tergolong dalam kluster tabligh yang telah bertemu dengannya pada 9 hari bulan Mac 2020. Beliau telah mula mengalami demam pada 12 hari bulan Mac 2020. Kes 47 ialah seorang lelaki tempatan berumur 68 tahun. Kes ini tidak menyertai perkumpulan tabligh di Kuala Lumpur tetapi telah menghadiri satu perjumpaan tabligh pada 5 hari bulan Mac di negara ini yang juga telah turut dihadiri oleh beberapa orang jemaah yang telah berada di perkumpulan tabligh di Kuala Lumpur. Kes 48 ialah seorang lelaki warga tempatan berumur 20 tahun. Kes ini tidak menyertai perkumpulan tabligh di Kuala Lumpur tetapi telah menghadiri satu perjumpaan tabligh pada 5 hari bulan Mac 2020 di negara ini yang juga turut dihadiri oleh beberapa orang jemaah yang telah pergi ke perkumpulan tabligh di Kuala Lumpur. Kes 49 berumur 24 tahun mempunyai kaitan dengan kes kluster 25. Kes ini telah menghadiri majlis keluarga bersama-sama kes 25 pada 8 hari bulan Mac 2020 dan tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Kes 50 berumur 55 tahun ialah isteri kepada kes 36 yang tergolong dalam kluster tabligh. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa Alhamdulillah semua kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan adalah berada di dalam keadaan yang baik dan stabil, tidak menghidap demam panas pada masa ini dan tidak memerlukan bantuan pernafasan. Kementerian Kesihatan juga ingin menasihatkan orang ramai yang telah menghadiri mana-mana perjumpaan tabligh
di antara 5 hari bulan Mac hingga 8 hari bulan Mac 2020 di negara ini bersama dengan jemaah-jemaah tabligh yang telah berada di perkumpulan tabligh di Kuala Lumpur untuk menghadirkan diri bagi menjalani ujian COVID-19 di Kompleks Sokan Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha secepat mungkin. Sesiapa yang mengetahui keberadaan jemaah-jemaah berkenaan dan yang tidak menghadirkan diri bagi ujian makmal bolehlah melaporkannya ke Talian Nasihat Kesihatan 148. Kementerian Kesihatan masih giat menjalankan penyiasatan kontak bagi setiap kes. Setakat ini, sebanyak 886 orang telah diarahkan untuk menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Sementara itu, sejak wabak COVID-19 bermula pada awal Januari tahun ini, sebanyak 1,023 ujian makmal bagi COVID-19 telah dijalankan. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan orang ramai bahawa kesemua 9 orang warga Brunei yang berada di Kuala Lumpur masih dalam kuarantin yang dikenakan oleh pihak berkuasa di Malaysia. Dari jumlah tersebut, 3 orang telah disahkan positif dan dirawat di Hospital Sungai Buloh, Selangor. Manakala seorang negatif dan 5 orang masih menunggu keputusan ujian makmal. Sementara itu, peserta-peserta dari negara Brunei Darussalam yang menyertai Pontianak Bike Week yang diadakan pada 12 hari bulan Mac hingga 14 hari bulan Mac di Kalimantan, Indonesia, dan Borneo Ultra Trail Marathon 2020 yang diadakan pada 14 hingga 16 Mac 2020 di Sabah, Malaysia, adalah dikehendaki untuk mendaftarkan diri di unit pelabuhan kesihatan di pos-pos kawalan termasuk lapangan terbang antarabangsa Brunei untuk menerima garis panduan bagi menjalani pengasingan diri ataupun safe isolation selama 14 hari sebaik saja pulang ke negara ini. Sesiapa yang telah tiba di negara ini dan belum mendaftarkan diri dikehendaki untuk menghubungi talian nasihat kesihatan 148. Orang ramai adalah dialu-alukan untuk menghubungi talian nasihat kesihatan ini untuk melaporkan sebarang acara besar-besaran yang dilangsungkan di luar negara dan melibatkan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Dalam pada itu, bermula daripada 16 hari bulan Mac 2020, seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam adalah ditegah dari keluar negara, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu seperti mendapatkan rawatan perubatan yang mendesak, menghadiri perbicaraan mahkamah ataupun menyambung sesi pengajian di luar negara. Ini pun tertakluk kepada kebenaran dari Jabatan Perdana Menteri. Sebarang permohonan berhubung dengan perkara ini boleh dihadapkan melalui email kepada travelapplication@jpm.gov.bn dengan menyertakan salinan dokumen-dokumen dukungan melalui scan copies. Sementara itu, kontak-kontak yang sedang menjalani kuarantin dan yang mana ujian makmal mereka adalah negatif adalah diingatkan untuk mematuhi arahan kuarantin. Jika mereka mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan, mereka hendaklah menghubungi talian nasihat kesihatan 148. Dalam pada itu, mana-mana kontak yang sedang dikuarantin dan tidak mematuhi arahan kuarantin boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Jika disabit kesalahan, bolehlah didenda sehingga RM10,000 atau penjara selama 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Kementerian Kesihatan juga ingin mengingatkan sesiapa yang mengalami tanda-tanda jangkitan untuk tidak melawat pesakit di hospital, terutamanya mereka yang menghidap penyakit kronik. Mereka yang sedemikian boleh menjangkiti pesakit berkenaan dan membahayakan nyawa pesakit. Kerjasama orang ramai adalah sangat-sangat diperlukan untuk mengawal wabak COVID-19 daripada menular di negara ini. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melalui sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 pada bila-bila masa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Pak Datuk.
Dengan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan dari pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi LPS belum mengajukan soalan. Assalamualaikum, good evening. I'm from the school, Dhaka. So can you explain a little bit more about students not being allowed to leave the country? What are the guidelines now? How long will this measure last? And for people that have trips planned or essential travel, what are the guidelines now in place? So people cannot leave, but are people still allowed to come in? At the moment, what's important is to contain our population with the current population not going out. Okay, so for those coming in, we have to think as we go along and the following days. Okay, so for the moment, how long it lasts tertakluklah kepada how we are at the moment on in terms of containment. Okay. So those who wish to fly have to write an email to the mentioned email and scan the documents and get the permission from Prime Minister's office. For Brunei citizens, is it including Brunei PR as well? Everyone. Betul, dengan RTB, just contohnya, macam mana dengan waktu rawatan di hospital di seluruh negara? Adakah ia ditukar atau dipendekkan bagi mengelakkan penularan? Baru-baru ini kita telah menukar the timing, memendekkan, dan now we are restricting visitors. So siapa-siapa yang mengalami demam panas atau tanda-tanda jangkitan flu not allowed, and children are strictly prohibited, yang melawatlah, from entering the hospital. Assalamualaikum Datuk, saya dari Peter Brunei. Jika sekiranya jangkitan itu berleluasan, apa tindakan Kementerian Kesihatan untuk membasmi jangkitan? Adakah penyemburan cair di mana-mana bangunan, di kedai-kedai, di masjid, adakah diperlukan? Because kalau di negara China, orang menggunakan penyemburan cair untuk supaya jangkitan itu hingga merebaklah. So apa tindakan Kementerian Kesihatan lah sekiranya jangkitan itu berleluasan? Terima kasih. The most important thing is still the containment, mencari contact of these cases. If we manage to get 80% or more of the contacts of these clusters, inshallah we are able to contain it. So at the end of the day, it comes down to social responsibility, and each place have to make themselves clean as well. Mana-mana premis makanan terutama sekali, or even masjid sekarang ini sudah dibersihkan. Okay, so at the end of the day, it goes back to how we manage to find these contacts and isolate them appropriately if they are positive. So this is the most important basic thing. So if you all keep going out, we will not be able to do this, or even holding mass gathering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, saya Rosita from the school. This question is directed to Wajib Datuk Mukti, Minister's office. Datuk, just to clarify, that this larangan untuk orang keluar negeri applies to our borders, Miri, Limbang, and then sekiranya there are businesses or pengangkaran barang-barang, for example, how will it affect? Terima kasih bertanya. Perkara yang penting sekali barangkali ialah tujukan kepada orang-orang yang akan keluar negeri. Tentang barang-barang itu ada kemudian lagi ada permasalahannya. Jadi seperti yang telah dinyatakan tadi, semua rakyat, sama ada orang tempatan ataupun rakyat ataupun orang penduduk tetap ataupun siapa saja tidak dibenarkan keluar negeri kecuali dengan mendapat kebenaran daripada
Jabatan Perdana Menteri, dan Jabatan Perdana Menteri akan bersedia menerima apa-apa juga permohonan-permohonan daripada orang-orang yang ingin keluar negeri, dan kontaknya pun sudah dibuka di sini dan insya-Allah akan diberikan layanan. And perhaps I would like to get some comments from Police Commissioner. What are the roles of the police in this situation? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan Polis Daerah Brunei memainkan peranan di dalam menguatkuasakan akta penyakit yang berjangkitan ini, terutama di bawah Seksyen 63, di mana Suruhanjaya Polis boleh memberikan bantuan kepada pihak Kementerian Kesihatan dalam apapun yang diperlukan. Ini berhubung kait dengan mana-mana warga Ketani yang belum melaporkan diri, maka pasukan polis akan memberikan apapun bantuan untuk mengesan dan mengarahkan mana-mana warga tempatan yang belum diarahkan untuk menjalani pemeriksaan. Itu yang peranan yang penting sekali bagi saya. Jumlah kiasan negara, adakah sebarang nasihat untuk pertimbangan awam untuk mengeluarkan dasar bagi memendekkan waktu bekerja dari biasanya, sama seperti waktu bekerja di bulan Ramadan. Ini bertujuan bagi mengelakkan risiko jangkitan kepada warga peribatan yang mempunyai kadar jumlah yang ramai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang memendekkan waktu bekerja ini, barangkali ia akan memerlukan pemikiran-pemikiran yang lain lagi. Tetapi yang sudah nampak, sekolah pun sudah kurangkan anunya, sudah dicucakan awal. Tetapi masalah kerja tentang masa-masanya ini akan diteliti lagi sejauh-jauhnya, dan kita hampir bulan Ramadan dengan sendirinya ada sudah waktu kerja waktu bulan Ramadan. Terima kasih. Dato', have another question related to border control job. So, how about for those yang kami Tumurong Bandar Tumurong? So, how will it affect? Ini bagi special class. Yang singgah ke mana? Melalui mana? Kenimbang. We do have people who commute daily for work dari Tumurong ke Bandar atau Tumurong ke Tutong. How will that affect the punya? Ini boleh diatasi dengan orang memberikan makluman kepada ketua jabatannya masing-masing. Jadi ketua jabatan akan menghubungi pihak Jabatan Perdana Menteri bagaimana urusan-urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Zaki dari Meja Permata. Kami tanya, condition misalnya, adakah macam digalakkan orang itu macam in case of solat 5 waktu yang di masjid-masjid, adakah digalakkan misalnya untuk orang berjemaah di masjid atau digalakkan di rumah? Ini Jabatan Agama ini. Tentang sembahyang ini ialah satu kewajipan, kan. Jadi terpulanglah kepada diri masing-masing sama ada hendak bersembahyang berjamaah ataupun seorang-seorang di rumah. Tetapi mengikut sudah nasihat-nasihat yang dianukan, kita ini digalakkan untuk bersembahyang bersendirian dan mengelakkan daripada berkumpul secara beramai-ramai. Walau bagaimanapun, ini tidaklah bermakna bahawasanya sembahyang jamaah itu ditiadakan. Kerana sementara ini kata ini sembahyang Jumaat pun kata ini masih lagi berlangsung seperti biasa, dan perkara ini anda menegah kata ini untuk sembahyang berjamaah di masjid-masjid. Until satu masa nanti akan diadakan pengumuman daripada pihak yang berkuasa, terutama Majlis Ulama Islam, maka keadaannya adalah berlainan. Terima kasih. Saya akan menambah sedikit. So I think it goes back to social responsibility. If you go to the mosque, if you damam, jangan terpergi di rumah saja. And then those with chronic disease, renal failure, cancer, apa itu pun di rumah saja yang sebaiknya. Okay? Untuk Kementerian Kesihatan atau KPM. So saya tanya satu soalan mengenai dengan
Ramadan akan datang, insyaAllah bulan depan. Macam mana kita akan gerai-gerai Ramadan? Adakah diteruskan atau kita ni ditiadakan gerai-gerai Ramadan? Gerai-gerai Ramadan. Awal kan bergerak. I think understandably people are anxious because gerai Ramadan ni usually supaya orang tani dapat pendapatan sedikit lebih di sana, rezeki orang. However, I think it depends on our situations day by day. Depends how we contain this disease. It goes back to the everyone needs to play a role, social responsibility. If you can't do that, we can't have anything. It's even worse, we're going to have a lockdown. You know what I mean? Lockdown, when it's beyond our health capacity, it will be disastrous. So everyone has to be responsible. Okay. So we look at this day by day. As you know, things keeps changing, even within 24 hours. So you have to see how it goes then. Pada dasarnya, kita ni tidak akan melarang orang untuknya orang mencari rezeki. Rezeki itu perlu juga dicari dengan seboleh-bolehnya. Tetapi dalam perkara kata ini menghadapi masalah sekarang ini, hendaklah kita ini berhati-hati. Baik yang berjual maupun yang akan membeli perlu memerhati keadaan-keadaan yang terdapat di tempat-tempat itu. Kalau yang ramai-ramai itu kan tadi dia tegak untuk beramai-ramai. Jadi peliharalah dan berjaga-jaga, jangan kita ini beramai-ramai macam tu. Jadi inilah satu tanggungjawab bersama dan perasaan diri untuk menghindarkan daripada dijangkiti oleh demam COVID-19 ini. Ini perlu kita ni berjaga, jangan tadi tunggu cari silap saja. Sekarang silap sendiri joyangkan anunya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya dari Brunei. Pertanyaan yang JPM. How long does the process of approval take? How long in advance does the person need to apply to get out of the country? Say, if they have an exam tomorrow, they need tentang how long the approval didapatkan itu ialah tergantung kepada nature perlayaran itu, nature permohonan itu. Sometimes barangkali kita ni boleh memperlukan on the spot dan sometimes barangkali makan masa sedikit, tetapi insya-Allah berpendudukan kepada garis panduan yang ada ini, kecuali yang penting-penting sahaja seperti yang tadi disebutkan itu, maka perkara ini akan diberikan pertimbangan sewajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya pasal, okeylah, sekiranya orang tu supposed to be quarantine kan, 14 hari. Sekali dia break the rules, tapi jirannya nampak, boleh dia berikut. Yes, inform me. We encourage that. Then we can get the police and prosecute them accordingly. Then dia ada procedures pasal students yang murid-murid yang overseas tu. What's your advice? Do they advise them to come back to Brunei? It depends on each country, okay? Especially now we're worried about Europe. So we have to look at the situations day by day, okay? Including UK to Europe. So we have to also wait what the government says. So we can't say it at the moment, but in Europe especially is quite worrying, okay? So we have to keep a close eye on that. But at the moment we can't say you go back or you stay, we'll just see how it goes first, okay? But if you want to go back, by all means, you can come back home, okay? But the thing is, people are having exams now, or after cuti exam, So you have to balance the risk and benefits. But of course, kalau is lockdown, the sekolah juga kali itu. So I know this is not related to any of the Ministry pasal Ministry of Education. So regarding exams in June, will this be affected? Itu we'll leave to Ministry of Education to answer kali ya. Saya ingin menambah lagi barangkali dari seginya orang pelajar-pelajar yang berada di luar negeri itu.
di tempat-tempat ataupun negeri-negeri yang ada penyakit itu. Katanya ada dalam agama, katanya ada memberitahu tu, kalau sekiranya kamu berada di tempat yang ada penyakit yang berbahaya seperti taun sebenarnya dan ini pun COVID ini, maka janganlah kamu keluar daripada negeri itu dan jangan balik artinya. Artinya kalau kamu balik akan mengakibatkan orang lain. Dan kalau kamu sekiranya berada di ada tempat penyakit tempat lain, jangan diagak. Jadi sini ada hukum-hukum agama yang bersangkut paut dengan menyerang penyakit-penyakit yang berbahaya ni. Jadi bagi pelajar-pelajar yang ada di negara yang ada penyakit-penyakit itu, hendaklah patuhi arahan-arahan ataupun syarat-syarat ataupun peraturan-peraturan yang ada di negeri itu. Terima kasih. Datuk, for Minister David Tan, can I ask you just now say everyone is including foreigner in Brunei, like Malaysian, they always go to maybe 1 week per time. If they are resident here, with an address here, yes, it applies to them as well. They're working here. Yeah. So also including. If they have IC, it applies to them. And in terms of vulnerability, just want to ask, just now you mentioned there's infection from the family gathering and also family gathering, the cases. Are they big cluster or for the infection? Sorry, what do you say? Just now you mentioned the cases positive. Mm-hmm. The family gathering. All right. And also The family gathering. yeah. Basically, when the colleagues from Kuala Lumpur who attended the Kuala Lumpur Tabligh arrived in Brunei, this group of people have a mini short perjumpaan lah, short meeting where they have meals together, etc. So that's where a few of them get infection transmitted to the one that are here. They've never been to KL. But the company, what can they do to help the ministry? I mean, should they set up a temperature check for each company or things like that? We encourage that, okay? So that's just basically to determine your staff that are not well, that shouldn't be there, okay? But it's not compulsory for them. But most private places are doing that already, and like I said, most important thing is your hygiene, okay, and keep washing your hand with hand sanitizer or water and soap. Some cases show no signs of infection, which means they are asymptomatic carriers. So what actions are taken to screen people who are not showing symptoms but could be carriers? And hence, that's why we keep telling people, do not travel or have mass gatherings, okay? Albeit you are fit, young, you travel, you might get this infection, but you might be well. But the worrying thing is, you are a vector. You will become the transport vehicle for this virus and infect people around you, your parents, your families, your colleagues, and they might not have the same immunity or defense as you. So people need to not just think about themselves and think about people in your surroundings and what the nation is currently doing to help to contain this spread. So you need to be really, really responsible, on how to do this. If you can't follow what we've asked you to do, the health system will collapse, and that's the worst thing. So we don't want that. So I keep reiterating this every day. The social responsibility is no joke, okay? If you can't do it, we will not be able to contain this. As simple as that.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Arti Bida. Oke, ada beberapa soalan juga daripada ulama ya, yang ingin mengetahui lah, mengikut apa yang kami ketahui, kebanyakannya penularan itu berlaku ketika mereka kelihatan sehat. Oke, tapi adakah sangat perlu untuk publik memakai mask apabila contohnya dalam kedai sekejap membeli barang, dan juga adakah perancangan yang akan dilakukan untuk memberikan mask atau untuk memudahkan publik mendapatkan sertifikat mask. Dan yang ketiga, dari mungkin daripada jemaah tabligh yang daripada Kuala Lumpur ni, mereka mempunyai markas orang di Brunei kan. Jadi adakah sudah dipantau tempatnya? Sekian, terima kasih. We'll answer the last one. At the moment, Alhamdulillah, Jemaah Tabligh are very cooperative. Okay, they help us a lot in contact tracing. So leaders have been very coming forward lah with us, and the markas at the moment is being closed and is going to be clean, sanitized. Okay, before it's able to open again. So that's the markas. Dan mengenai dengan mask, I think you all probably been seeing what's the viral going on about wearing mask. Okay, so it's not encouraged for you to wear mask if you are well. Okay, so unless you are unwell, you have a sniffle or slight cough, you are to wear it, even in your house. Okay, because if you're unwell, you don't want to infect your other family. Okay? So, and if it's persistently not well, you should see a flu center in your nearest health clinic. Okay. But like I said, wearing mask also it makes you touch your face and your nose and your mouth more frequent than anything else. Okay. So that's not good. The idea of frequent hand washing it beats the purpose. Okay, if you keep touching your face, walaupun you malam hand sanitize, and the irony of having a mask is if you wear it too long, it's not effective as well because it'll be dampened. So virus will tend to stick to it further. Okay, so generally do not wear mask unless you are unwell. Okay, this for maybe regarding because so far 800 plus has been quarantined from the WHO, and this is including the close contact, right? So would there be a stage where you do public testing for the public, and because some countries are doing like drive-through and all this. So, and my second question is, what is the timeline for the yang pergi to Kalimantan and the KK? What's the timeline for them to report? I hope by tomorrow they'll report. But I believe this Kalimantan was just informed this evening that apparently there's a big riot in Borneo. But I think they're just on the way back home, I think. So if they can report to us once they're home, they'll be great. Okay. So, but we encourage public as well to inform us if they know. But jangan sampai ada fitnah. Okay. Alright. So please be responsible as well to your friends and your colleagues. Not just because you don't like that person, you just laporkan although he didn't travel. So make sure it's correct information. Not just hearsay or kena viralkan mungkin siano ni. No, it has to be fact. That you know for real fact that this person has been to such place. Satu lagi soalan untuk jawaban Perdana Menteri. Kalau is there any contingency plan for the impact on Brunei businesses and Brunei economy, especially large industries such as tourism, Brunei Airlines, etc.? Ini balik kepada pengumuman tadi.
ditegah untuk keluar negeri. Dia dah kira apa-apa anunya tu, semua ada bisnes kah, yang penting ialah menjaga keselamatan petani sendiri, kesihatan petani, dan yang penting ialah menjaga kehidupan petani dalam negeri ini. Jadi untuk perkara itu mesti seorang-seorang itu memahami apa maksud tegahan itu. Kalau sudah ditegah, jangan dibuat. Kerana kalau apa-apa terjadi, yang betul menjawab ialah diri sendiri. Terima kasih. I think I can just add. I think one of the question is about swabbing, mencek public. Yeah. Jadi ada satu Okay. menyambung dengan tadi kita ada analisis soalan dari Dato'. Cakapnya dia situasinya macam mana Dato'? Dia cuti ke Mali, ke balik ke Brunei, tapi sebenarnya kerja emisi di luar negeri. Jadi cutinya habis sudah, macam mana dia punya Itu ada sini. Sebenarnya ada sudah besar betul kalau sunya akan balik ke tanah kerajaan, balik ke tanunya. Anda dapat dilarang tu, anda kan kata dia sudah bekerja. Jadi anu tu masuk macam sekolah, anak sekolah balik. Masa ni ada cuti, jadi sampai kadang bulan anu ia akan balik ke London atau ke mana. Jadi kita dibenarkan saya. Tapi tergantung lagi kepada perasaan dan tanggungjawab masing-masing dan keluarganya masing-masing. Itu dah yang penting sekali sebenarnya. Kemudian Anis ada untuk Menteri Kesihatan. Ada orang bertanya, orang takut sudah makan di restoran. Jadi, apa atau your nasihat pasal kalau dia some restoran orang tutup hanya untuk take away saja. Jadi, apa your nasihat untuk orang lain? Yeah. I think how to put this way. Although it's a difficult time, even for restaurants or family, because you can't go out. The fear is always there. Okay, even our famous Jinchu, okay, take away say now, and that's good of them to do that. Okay, because sana tu 8 pagi kalau hari Minggu dah boleh tempat kursi tu. Okay, there's hundreds sekali, more than 50. So it's very responsible of them to do those kind of things. Okay, so bagi keluarga ni kita masanya duduk sama-sama kali di rumah having dinner. So tani ambil apa yang baik from this difficult moment. So, insyaAllah. And coming back to that questions, public swabbing. We don't do that. Okay, so orang di luar sana, aku demam sikit mesti diswab, enggak, especially for COVID. Okay, there are a lot of people panicking because kawan siano ni is positive, banyak kontaknya ni. So it has to be your first contact to be positive before we swab you. Okay, so misalan lah yang belayar tu yang dapat. Okay, adik-beradiknya ada kerja sama ke dia belum positif, and ia ada kawan yang jumpa adik-beradik, adiknya, so we're not gonna swab the kawan unless adik-beradiknya tu is positive. Okay, and to do when it's already in the community, then we don't swab. No point, because everyone ada. Okay, only the very ill one we will swab them just to ensure they have it or not. But whatever is at that point, mild symptoms then we don't treat. And apart from the normal symptom punya treatment lah saja. But the severe one will manage accordingly like any other disease. Okay, so that's called mitigation process. Alright, so now it's containment. So the next stage is mitigation when there are a widespread community. Okay, but there are two legs to this as well. If mitigation occurs within our healthcare punya system capability, that's fine. Okay, we don't mind if it prolonged but doesn't reach the threshold of our thing. Okay, so that means it's still going. But if it surge a lot and it exceeds that's when mortality usually occurs. Okay, then we have to decide. Okay, if you see the horror stories from Italy at the moment, a doctor, the horrifying, they have to decide now not longer between 40-year-old and 80-year-old, but now they have to decide between 40-year-old who was fit and well or 40-year-old with 2 children. They have to make that terrible decision. And we don't want to come into that situation. Okay? It is real.
A lot of people saying, don't worry, it's flu-like. Yes, if you're able to contain it, if it doesn't reach the threshold of your health system. But once it reach the threshold of your health system, mortality and people dying will be a lot. And you all know how big our health system is. Okay? So don't push it. Thank you. Terima kasih yang Bapak Datuk. Dan ini kita tetap berjuang pada malam ini. Dan sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang akan kerja. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Walaupun dah banyak moral support. Dah kan tanya off record. Boleh jadi fitnah. Boleh. Unreported mobility. Don't step on the wire, please. Wire baru. Termasuk